Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi, hari ini kita akan belajar tajuk 4.1.2 iaitu fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey. Apakah itu sebenarnya fungsi pengeluaran jangka pendek? Fungsi pengeluaran jangka pendek menunjukkan hubungan di antara input berubah dengan output pada suatu tingkat input tetap yang diberikan. Jadi, untuk lebih faham, cuba kita lihat jadual ini. Okey, ini merupakan jadual fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey. Macam mana kita tahu dia merupakan pengeluaran jangka pendek? Kalau kita tengok dekat sini, input tetap dia iaitu mesin sama sahaja. Semua jumlah dia adalah 2. So, input tetap semua sama. Jadi, maksudnya kat sini input tetap ada kan? Okey, bila ada input tetap, maksudnya dia adalah pengeluaran jangka pendek. Tapi kalau dalam jangka masa panjang, input tetap ni tak ada. Yang ada adalah input berubah sebab dalam jangka masa panjang, semua kita dah boleh ubah. Ni kita ulang kaji balik tajuk kita yang sebelum ni. Okey. Jadual dalam kolom yang kedua ni menunjukkan input berubah. Input berubah dalam bahasa Inggerisnya kita panggil label. Sebab tu dia tulis sini L. Okey, so jumlah ni menunjukkan jumlah pekerja ataupun buruh. So 0 orang, 1 orang, 2 orang. Ni semua adalah jumlah buruh. Okey, kolom yang ketiga ni menunjukkan jumlah keluaran. Okey, jumlah keluaran iaitu dalam contoh ni berapa helai baju pakaian yang dikeluarkan oleh firma tersebut. Okey. Dalam bahasa Inggeris, jumlah keluaran ini dipanggil sebagai total production. Iaitu simbol dia adalah TP. Kolom yang keempat pula menunjukkan keluaran purata. Okey, keluaran purata ni maksudnya secara puratanya satu orang pekerja dapat buat berapa banyak barang. Okey, dan last sekali kolom yang kelima ni menunjukkan keluaran marginal. Marginal ni kadang-kadang dalam buku lain ditulis sud. Keluaran marginal atau keluaran sud. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia marginal production. MP. Okey, jadi keluaran marginal ni menunjukkan berapa banyak keluaran itu bertambah atau berkurang bila sesebuah firma menambah pekerja ataupun buruh. Okey. Jadi untuk memahamkan jadual ini, ada beberapa andaian yang perlu dibuat. Iaitu yang pertama, hanya terdapat 2 input sahaja. Iaitu input tetap dan input berubah. Yang kedua, buruh digunakan pada tingkat kemahiran yang sama cekap. Dan yang ketiga, tingkat teknologi yang digunakan adalah tetap. Okey, sekarang kita lihat macam mana sebenarnya kita nak kira jumlah keluaran ni. Okey. Jumlah keluaran ni, formula dia adalah keluaran purata darab dengan input berubah. Okey. Jadi contohnya kat sini macam mana dapat 10 ni? Macam mana dapat 10 helai? 10 helai ni dapat daripada input berubah 2 orang. So kita darabkan dengan keluaran purata dia adalah 5 helai baju. So 2 darab 5 kita dapat 10. Okey, itu cara nak kira jumlah keluaran. Okey,
Kalau kita nak kira keluaran purata pula, kita gunakan formula yang sama tadi tapi kita ubah je. Okey, jadi kalau jumlah keluaran sama dengan keluaran purata darab input berubah, jadi keluaran purata sama dengan jumlah keluaran bahagi input berubah. Okey, contohnya macam mana dapat keluaran purata 4 kat sini? So, 4 ni dapat daripada 36 bahagi dengan 9. Okey. Kemudian kita tengok pula macam mana cara nak kira keluaran marginal. Okey. Keluaran marginal ni ialah perubahan. Jadi kalau perubahan mesti yang sekarang tolak dengan yang sebelumnya. Okey, contohnya katakanlah kat sini macam mana dapat 4 dekat sini. Macam mana dapat keluaran marginal 4 dekat sini. Okey, so formula dia dekat sini ialah perubahan jumlah keluaran kan. Okey, jadi kita tengok pada keluaran marginal kat sini yang kita nak kira ni kan. Macam mana dapat 4. So kita tengok pada line yang sama. Jumlah keluaran sekarang adalah 40. Tolakkan dengan jumlah keluaran sebelum dia. Sebelum tu dekat atas. Okey, jadi 40 tolak dengan 36. So, kita dapat 4. Okey, bahagi dengan perubahan dalam input berubah. So, kita tengok pada line yang sama. Input berubah sekarang ialah 5. Okey, tolak dengan sebelumnya ialah 4. So, 5 tolak 4 sama dengan 1. Jadi, 4 bahagi 1 kita dapat jawapan sini 4. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh soalan bagi tajuk jadual fungsi pengeluaran. Jadual berikut menunjukkan fungsi pengeluaran bagi pengeluaran tanaman jagung. Okey, so ini merupakan fungsi pengeluaran jangka pendek sebab dia ada input tetap di sini iaitu tanah. Okey, jadi sekarang kita nak lengkapkan jadual ni. Kita nak kira keluaran purata dan keluaran marginal bagi setiap input berubah. Okey, so kita lengkapkan dulu keluaran purata. Okey, keluaran purata kita kena ingat formula keluaran purata sama dengan jumlah keluaran bahagi dengan buruh. So keluaran purata ni kita nak kira satu orang buruh tu dia dapat keluarkan berapa barang. So yang atas ni tak ada so dia dapat kosong. Okey, seterusnya sini 6 bahagi 1 6, 14 bahagi 2 7, 25 bahagi 3 8.33. 35 bahagi 4 8.75. Okey, 42 bahagi 5 dapat 8.4. 42 bahagi 6, 7. 39 bahagi 7, kita dapat 5.57. Okey, seterusnya kita kira pula keluaran marginal. Okey, keluaran marginal, kita ingat marginal ataupun sud ialah perubahan. Dia menunjukkan berapa banyak jumlah keluaran itu berubah apabila kita tambah pekerja. Jadi formula keluaran marginal ialah perubahan jumlah keluaran bahagi dengan perubahan buruh. So keluaran marginal di sini ialah kosong. Okey. Pada buruh 1 orang, keluaran marginal dia ialah 6 tolak kosong sama dengan 6 bahagi 1 tolak kosong. So, 6 bahagi 1 kita dapat 6. Okey, sini 14 tolak 6, 8. 2 tolak 1, 1. Jadi, 8 bahagi 1 yang sama dengan 8. Seterusnya, 25 tolak 14. 25 tolak dengan 14 kita dapat 9. 9 bahagi 1 sama dengan 9. 35 tolak dengan 25. 10. 10 bahagi 4 tolak 3. 1. Jadi 10 bagi 1 sama dengan 10. Okey, 42 bahagi dengan 5. Kita dapat sini 7.
Lepas tu 42 tolak dengan 42, kosong. Okey, 39 tolak 42 sama dengan negatif 3. Negatif 3 bahagi 1 sama dengan negatif 3. Okey, sekarang kita jawab soalan B. Jelaskan hubungan antara buruh dengan keluaran purata dan keluaran marginal. Okey, so bila kita nak buat ayat untuk menjelaskan hubungan ni, kita kena bahagikan jadual ini kepada beberapa kumpulan. Jadi untuk memudahkan kita membahagikan kumpulan, kita cuba bulatkan nilai yang paling maksimum. Okey, pada keluaran purata, kita tengok daripada atas sampai ke bawah ni. Kita cari mana nilai yang paling besar. Yang paling maksimum 8.75. So, kita pun bulatkan nilai ini. Okey, keluaran marginal yang paling besar dekat sini adalah 10. Okey, dan seterusnya kita bulatkan nilai kosong dan juga negatif. Okey, so daripada sini kita akan bahagikan kumpulan. Okey, so kumpulan ni akan start daripada buruh kosong sampailah yang kita bulatkan ni tadi. Kemudian daripada sini sampai bulat yang kedua, daripada bulat kedua sampai bulat ketiga. So maksudnya kat sini ada 3 kumpulan. Okey, so sekarang kita tengok macam mana nak buat ayat untuk menjelaskan hubungan ini. So kita buat ayat dia buruh kosong hingga berapa orang tadi? Sampai 4 orang kan? So, buruh kosong hingga 4 orang. So, ni kumpulan yang pertama. Okey. Kumpulan yang kedua ialah daripada buruh 4. Dia start balik daripada 4 yang kita stop tadi sampai ke yang bulat yang kedua, iaitu buruh 6 orang. Dan seterusnya, kumpulan yang ketiga adalah daripada buruh 6 hingga 7 orang. Okey. So, sekarang kita buat ayat. So, kita tengok dia nak menjelaskan hubungan antara buruh dengan keluaran purata dan keluaran marginal. So, kita nak ambil buruh, keluaran purata dan keluaran marginal. So, kita try buat ayat dia. Okey, so kita buat dulu untuk keluaran purata. Kita tengok daripada buruh kosong sampai 4 saja. Kita tengok keluaran purata dia naik kan? Nak tulis naik boleh, meningkat pun boleh. Keluaran purata naik. So, dia ada bulat tadi. So, kita tulis dia dan mencapai. Mencapai maksimum. Sebab dia nilai yang paling besar Maksimum pada buruh keempat. Okey, itu untuk keluaran purata. Kemudian kita buat ayat pula untuk keluaran marginal. Okey, untuk keluaran marginal, kita tulis keluaran marginal. Okey, dia naik juga, naik dan mencapai maksimum pada buruh keempat juga. Okey. Seterusnya, buruh 4 hingga 6 orang. Kita tengok keluaran purata. Keluaran purata dia turun kan, daripada 8.75 sampai 7. So, kita tulis je keluaran purata turun. Okey, keluaran marginal pula. Keluaran marginal pun turun juga. Okey, so bila ada bulat tu kita kena ceritalah. Turun dan mencapai
Okey, tapi ni bukan maksimum sebab nilai dia kosong kan. Jadi kita tulis dia mencapai sifar pada buruh ke-6. Okey, seterusnya daripada buruh 6 hingga 7 orang. Okey, 6 hingga 7 orang, keluaran purata turun. Okey, keluaran marginal pun turun juga. Keluaran marginal turun. Dan mencapai, so ada nilai negatif kat situ. Jadi kita tulis dia mencapai negatif pada buruh ke-7. Okey, so dah siaplah jawapan kita. Okey, sebenarnya tajuk ni tajuk yang senang kebanyakan pelajar boleh skor. Yang penting kat sini kita mesti rajin buat latihan. Bila kita buat banyak-banyak latihan, so kita akan jadi lebih faham macam mana cara untuk menjelaskan hubungan dalam jadual fungsi pengeluaran ni. Okey, itu sahaja tajuk kita pada hari ini. Diharapkan semua pelajar dapat faham. Okey, tolong buat ulang kaji dan tolong buat banyak latihan supaya anda lebih mahir tentang tajuk ini. Okey, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, okey, terdapat sedikit pesanan. Jika hidup itu adalah sebuah lukisan, kamu tak harus membuatnya penuh warna. Tetapi sebaliknya, kamu perlu menjadikannya lebih bererti dengan warna-warna yang kamu. Terusnya, selamat maju jaya.